orang Islam yang lain dengan sesuatu yang ia tidak suka. Sahabat bertanya lagi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Apa pendapat engkau wahai Rasulullah jika pada saudaraku itu ada sifat buruk yang aku katakan itu? Baginda menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Jika sifat buruk itu ada pada orang itu, maka engkau telah mengumpat kepadanya. Jika sifat buruk itu tidak ada, maka engkau telah berdusta atau telah mereka satu tuduhan yang salah kepadanya. Engkau fitnah dia. Jadi secara ringkasnya mengumpat ini, dzikrul aibi bi dhahril ghaib. Kita menyebut keaiban, keburukan, sifat tak elok pada seseorang di belakang dia tanpa dia ketahui. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kata mengumpat itu 3 bentuk dalam Al-Quran. Satu nama dia Al-Ghibah. Satu nama dia Al-Ifku. Satu lagi nama dia Al-Buhtan. Al-Ghibah, kita menyebut saudara kita benda yang ada pada dia, benda buruk, benda yang dia tak suka kalau dia tahu. Al-Ifku, kita menyampaikan, kita mengucapkan sesuatu berita yang sampai kat kita, sedangkan berita itu tidak betul. Seperti apa yang berlaku kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam surah An-Nur yang dikenali sebagai hadisul ifki, kisah tentang penustaan kepada mereka. Yang ketiga Al-Buhtan, itu kamu ucapkan, kamu katakan kepada saudara kamu sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Kamu telah memfitnah dirinya. Jadi 3-3 ini adalah terlarang. Kenapa Allah, apa hikmah Allah membuat perumpamaan mengumpat itu seperti memakan bangkai atau memakan mayat saudara kita yang Islam? Ulama kata kerana mayat itu tidak tahu siapa yang makan dagingnya, dia dah mati. Sebagaimana orang hidup tidak tahu siapa yang mengumpat dirinya, sama-sama tak tahu. Kita mengumpat seseorang di belakang diri dia, dia tak tahu pun kata kita kata kat dia. Macam orang makan bangkai, tak tahu pun. Bangkai itu tak tahu pun kata orang makan dia kerana dia tu dah mati. Itu alasan yang pertama. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hikmah Allah mendatangkan contoh mengumpat ini seperti makan bangkai, kerana memakan mayat itu hukumnya haram dan dianggap jijik dan kotor. Maka demikian juga mengumpat itu haram pada agama dan kotor di dalam jiwa. Menunjukkan kepada orang mengumpat itu memiliki jiwa yang kotor. Oleh kerana jiwa dia kotor, dia suka kata ke orang, mengumpat ke orang. Allah Subhanahu wa taala puji dalam Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan akan jiwanya. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyuci akan jiwanya. Dan rugilah orang yang mengotor akan jiwanya. Jadi seseorang itu dianggap kotor dirinya apabila dirinya tidak, jiwanya tidak disucikan.
Salah satu tanda jiwa dia kotor, dia suka mengumpat ke orang. Dan orang yang jiwanya suci, dia tidak suka melakukan perkara haram, antaranya mengumpat kepada orang. Allah Subhanahu wa taala suruh kita suci diri kita. Doa dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berdoa supaya diberikan jiwa yang suci. 3 doa tu dekat kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada aku, kepada jiwaku itu kesuciannya. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku, kepada jiwaku ketakwaannya. Jadikan di jiwaku jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik orang yang menyucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan penolongnya. Engkaulah yang berkuasa menyuci jiwa aku. Engkaulah berkuasa melindung jiwa aku. Engkaulah berkuasa menolong jiwa aku. Berikan kepada saya jiwa yang bertakwa dan jiwa yang suci. Itu doa dalam Sahih Muslim. Dalam Quran Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang, kecewalah orang yang mengotorkan jiwanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan dan dia menyebut nama Allah lalu ia sembahyang. Jadi kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa diumpamakan mengumpat itu seperti bangkai? Kerana bangkai itu najis dan kotor, mengumpat juga najis dan kotor. Sama-sama kotor. Sebagaimana kita tak mau makan bangkai kerana ia najis, kita juga kalau tahu mengumpat itu mudarat, kita tak mau juga mengumpat kerana ia najis, ia dosa. Ia lebih mudarat lagi. Jadi hikmah daripada Allah mengumpamakan mengumpat itu seperti bangkai, kerana memakan bangkai hukumnya haram, mengumpat juga haram. Memakan bangkai itu kotor, najis, mengumpat juga. Memakan bangkai dianggap kotor. Kalau bangkai manusia bukan najis, tapi dianggap kotor, tak elok. Maka mengumpat juga haram pada agama dan keji serta huduh pada jiwa. Kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana seseorang itu enggan memakan daging saudaranya ketika ia sudah mati, demikian juga ia wajib bersifat enggan mengumpat saudaranya ketika saudaranya masih hidup. Telah sabit dalam hadis sahih ketika Nabi SAW menyampaikan khutbatul wada', khutbah fi hajjatil wada', khutbah dalam haji perpisahan. Nabi SAW buat umrah seumur hidup 4 kali. Buat haji seumur hidup sekali. Nama hajjatul wada', haji perpisahan. Dalam khutbah dalam haji wada' itu, baginda bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kamu,
harta-harta kamu, maruah-maruah kamu adalah haram ke atas kamu. Haram kita menumpahkan darah saudara kita. Haram kita mencuri, merampas, mengambil harta saudara kita secara zalim. Dan haram kita menjatuhkan maruahnya dengan kita mengumpat dia, dengan kita fitnah dia. Sesungguhnya darah-darah sesama kamu, harta-harta sesama kamu, maruah-maruah saudara kamu haram ke atas kamu. Seperti kehormatan harimu ini, pada bulanmu ini, pada negerimu ini. Hari raya, hari yang penuh kehormatan. Bulan Zulhijjah, bulan yang penuh kehormatan, salah satu bulan haram yang 4. Di negeri yang mulia, di tanah suci Mekah, di tanah haram, di tempat yang mulia. Sebagaimana kita berada pada hari yang mulia, Hari Raya Haji, kita berada di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, bulan haram. Kita berada di negeri yang mulia, di tanah haram, tanah suci Mekah, penuh dengan kehormatan. Maka darah saudara kamu perlu dihormati. Harta saudara kamu ada penghormatannya. Maruah saudara kamu ada kehormatannya. Jangan kita menjatuhkan maruah orang lain dengan kita mengumpat dia. Jangan kita menumpahkan darah orang lain dengan kita melukakan atau memati, membunuhnya. Jangan kita mengambil harta orang lain, hutang tak bayar, atau kita curi hak orang, atau kita rampas hak orang, atau kita ambil tanah orang dan sebagainya. Harta orang juga haram. Nabi SAW bersabda, 3 jenis ini haram. Darah, harta, maruah. Maka mengumpat masuk nombor 3. Kita menjatuhkan maruah orang lain dengan kita sebut keburukan dia. Kalau sampai berita tu kat dia, dia akan marah kat kita, dia tak suka. Walaupun apa yang kita katakan terbetul ada pada dirinya. Allah berfirman, fakarihtumuhu, maka kamu tak suka. Mula ayat kata, jangan mengumpat oleh sebahagian akan sebahagian yang lain. Apakah suka salah seorang kamu untuk memakan daging saudaranya setelah saudaranya mati menjadi bangkai? Maka kamu tak suka. Kalau makan mayat saudara kamu seagama kamu tak suka, mengumpat pun kena tak suka juga, kerana sama-sama dilarang. Sebagaimana kamu tak suka makan bangkai, maka kamu juga kena bersifat tak suka mengumpat. Itu tafsiran pertama. Yang kedua, kamu tak suka orang ramai mengumpat kat kamu, maka kamu jangan, hendaklah kamu juga tak suka mengumpat kepada orang ramai. Kamu tak suka orang kata buruk kat kamu, cakap buruk kamu, menyebarkan keburukan kamu, kamu jangan menyebarkan keburukan orang lain. Jadi yang pertama, macam mana kita tak suka makan bangkai binatang, bangkai kambing, bangkai lembu kita tak suka makan. Kalau kita nak makan lembu yang disembelih, kambing yang disembelih, lembu yang mati menjadi bangkai kita tak suka makan, maka jangan sampai mengumpat juga kita lakukan. Kena tak suka mengumpat sebagaimana tak sukanya makan bangkai. Yang kedua, sebagaimana kamu tak suka mengumpat kepada orang lain, kamu tak suka orang ramai orang lain mengumpat kat kamu. Kalau kamu tahu kamu sakit hati, kamu marah, kamu benci kepada orang itu, maka kamu jangan mengumpat kepada orang. Kata Imam Al-Farra, faqad karihtumuhu fala taf'aluh. Kamu sudah benci kepada mengumpat, maka jangan kamu lakukan mengumpat. Kata sebagian ulama, ayat ini berbentuk cerita, tapi di sini maknanya berbentuk perintah.
Allah suruh kita, bencilah olehmu akan mengumpat sebagaimana bencinya kamu memakan bangkai. Hujung ayat menyatakan, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kamu pada Allah, yakni jauhkan dirimu daripada sesuatu yang Allah murka dan sesuatu yang Allah nak siksa. Jauhkan perkara yang menyebabkan ditimpa kemurkaan Allah dan siksanya ke atas sesiapa yang bersifat sedemikian. Jauhilah sifat-sifat yang Allah tak suka dan Allah siksa kalau dia tidak bertaubat. Dengan cara kamu bertaubat, kembali ke pangkal jalan. Innallaha tawwabun, sesungguhnya Allah maha menerima taubat kepada orang yang bertaubat dan menghentikan dosa. Rahimun, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Kata kebanyakan ulama, kalau kita dah terjerumus kepada dosa maksiat yang berbentuk mengumpat, maka kita wajib bertaubat dengan segera. Dan cara bertaubat itu ada 4 faktor atau 4 rukun atau 4 prinsip yang perlu dipenuhi. Baru taubat itu terpakai. Bila terlibat dosa dengan Allah hanya 3. Tapi terlibat dengan orang seperti mengumpat, jadi 4. Apakah 4 sifat itu yang kena ada kepada orang yang nak bertaubat daripada mengumpat dan segala dosa yang lain? Khususnya dosa yang terlibat dengan orang lain, dengan manusia. Yang pertama, ayyuqli'a an dzalik, kita berhenti terus daripada memiliki sifat itu. Kita kalau tengah duk mengumpat, kita berhenti, jangan duk ulang dah mengumpat tu. Yang kedua, wa ya'zama ala alla ya'ud, kita berazam tidak akan mengulangi dosa itu pada masa akan datang. Yang ketiga, wa an yandama ala ma fata, kita menyesal di atas dosa yang lalu. Berhenti, berazam, menyesal. Ini dalam semua dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan orang, 3 ni kena ada kalau kita nak bertaubat. Dan yang keempat, wa an yatahallala minal ladzi ghatabah, hendaklah dia minta halal kepada orang yang dia bertaubat itu. Dia kena minta maaf. Yang keempat ini tak cukup, taubat dia tak diterima dalam bab mengumpat. Kata sebahagian ulama yang lain, tidak disyaratkan kita minta halal. Kerana kalau kita bagi tahu kepada dia, kemungkinan dia lebih sakit hati, lebih marah terhadap sesuatu yang dia tak tahu. Kita kata di belakang dia, dia tak tahu apa. Kita lebih cerita pula, dia hak tak tahu jadi tahu. Hak tak marah jadi marah. Maka pendapat kedua kata, tak perlu pi minta halal, minta cerita kat dia. Lepas tu nak buat macam mana? Isikan dirimu dengan 3 perkara. Kita dah mengumpat kepada seseorang, kita dah isi dengan 1, 2, 3 tadi, iaitu berhenti, tak mengumpat dah, berazam tidak akan mengulangi mengumpat, menyesal di atas perbuatan mengumpat. Yang nombor 4, kita isi dengan 3 perkara. Perkara pertama, kita puji orang yang kita keji itu.
Kalau kita keji dia dalam satu majlis, kita puji dia dalam majlis yang kita keji itu. Kalau kita keji dia dalam grup WhatsApp, kita puji dia dalam grup WhatsApp yang kita keji itu. Kita keji dia dalam Facebook, kita puji dia balik dalam Facebook. Maka cara yang seterusnya kata, apabila kita buat salah kepada seseorang, kita dah bertaubat dengan menyesal, berhenti dan berazam, kita masuk yang keempat, iaitu isi dengan 3 perkara. Perkara pertama, kita memuji orang itu setelah sebelumnya kita telah mengkejinya. Mana kita keji dia dalam grup, kita puji dalam grup. Kita keji dia dalam majlis, kita puji dia dalam majlis. Kita keji dia dalam mesyuarat, dalam surau, kita puji dia dalam surau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membela diri dia apabila dia diumpat oleh orang lain. Sedaya upaya kita. Dulu kita mengumpat dia. Lah ni kita dah menyesal tak mau mengumpat dia, tiba-tiba ada orang mengumpat. Kita pertahankan dia. Kita bela orang yang kita mengumpat tadi bila kita dengar ada orang lain mengumpat dia. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk orang itu di belakangnya. Memohon Allah berikan kebaikan kepada orang yang kita mengumpat hari itu. Doa kat dia, kita pernah mengumpat dia, kita berdosa dengan dia. Nak habaq kat dia tak berani, takut dia marah lagi kat kita. Maka kita doa, minta Allah ampun dosa dia, minta Allah bagi kesejahteraan kepada dia, minta Allah bagi kebaikan kepada dia. Jadi yang pertama tadi, kita kutuk dia dalam majlis, kita puji dia balik. Yang kedua, kalau ada orang mengumpat, kita bela dia. Yang ketiga, kita jangan tinggal doa kat orang yang pernah kita buat naya kat dia. Ada kita pernah dengar doa yang berbunyi istighfar yang berbunyi astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquq alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Astaghfirullahalazim, saya mohon keampunan kepada Allah yang Maha Mulia, li kepada saya, wali walidayya dan kepada mak ayah saya, wali ashabil huquq alayya dan kepada orang-orang yang mempunyai hak ke atas. Mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah Ta'ala cuci bersih dosa kesalahan yang pernah kita buat kat dia seperti mengumpat. Itulah pengisian-pengisian yang perlu ada kepada diri kita yang pernah mengumpat ke orang. Mungkin kita mengumpat kawan kita, mungkin kita mengumpat jiran kita, mungkin kita mengumpat parti politik yang lain sama-sama Islam dengan kita. Ada mengumpat yang dibenarkan, nanti kita bicara. Ni cerita mengumpat yang mungkin tak dibenarkan, mungkin fitnah. Kita fitnah kat orang. Orang baik kadang-kadang difitnah. Ada ulama pergi ziarah kubur orang alim, ziarah kubur wali Allah. Orang ambil gambar ziarah kubur, orang fitnah. Orang kata ni pemuja kubur. Sedangkan dia pergi ziarah kubur, dia mengamalkan sunnah. Rasulullah SAW suruh ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang kamu semua menziarahi kubur. Sekarang ziarahlah kubur karena ia mengingati akhirat. Ziarah kubur orang Islam yang lain, orang biasa pun dituntut, apalagi ziarah kubur orang alim. Apalagi ziarah kubur para nabi, para anbiya, ziarah kubur Nabi besar Muhammad SAW. Lagi-lagi dituntut. Maka setengah menjadi amalan ulama kita ziarah kubur. Pi Kelantan ziarah kubur Tok Kenali contoh dia. Pi ke Baling ziarah kubur Tuan Guru Haji Umar Zuhdi contohnya. Pi ke Sik ziarah kubur Tuan Guru Haji Saleh Musa. Pergi ke Indonesia, pergi ke Yaman, pergi mana, ziarah kubur alim ulama di sana. Depa tulis pemuja kubur.
Ada ARG Johor dia tulis penziarah kubur bukan pemuja kubur. Jadi nak tengok hujah ziarah kubur ni bagus tak bagus, khususnya kubur orang baik-baik, baca buku tajuk dia penziarah kubur bukan pemuja kubur. Depa fitnah kata tok guru ni pi duk puja kubur. Maka itu adalah fitnah, bukan mengumpat, buhtan tu. Di Yaman pun banyak. Jadi ziarah kubur para nabi, para salihin, para awliya itu amrun masyru', perkara yang dituntut dalam syariat. Dia bukan pemuja kubur dan penyembah kubur, tapi ia adalah sunnah Nabi SAW. Tak boleh kita silap faham piduk kata pemuja kubur kepada orang yang ziarah kubur, seperti mana sebahagian kenyataan yang kita lihat pada hari ini. Baik. Ayat yang kedua setelah Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan ayat 12 suratul Hujurat, didatangkan pula ayat 36 dalam suratul Isra. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat 36 surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni sebelum surah Al-Kahfi. Suratul Hujurat juzuk 26, suratul Isra juzuk 15. Sebelum surah Al-Kahfi, selepas surah An-Nahli. Selepas surah Lebah, surah Isra. Selepas surah Isra, surah Kahfi. Dalam suratul Isra Allah menyatakan jangan kamu turut apa yang kamu tidak ketahui tentangnya. Kita nak ikut apa pun bagi ada ilmu, jangan turut tanpa ada ilmu. Ayat-ayat ni menuntut kita mengaji, bagi erti apa kita nak buat, kita kena ada ilmu. Jangan kita akan dipertanggungjawabkan. Apa sahaja yang dilakukan oleh hati, oleh pendengaran, oleh penglihatan akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Aku bagi kepada kamu telinga yang jelas, tidak pekak, kamu dengar yang bermanfaat, kamu mudarat. Kamu dengar orang mengumpat, dengar orang ceramah. Aku bagi mata yang terang, kamu lihat ayat Quran ke hadis ke, lihat alim ulama ke, lihat pemandangan yang indah yang memperkenalkan kamu kepada pencipta, atau kamu lihat sesuatu yang aku haramkan. Aku bagi hati, kamu buh dalam hati kamu yang Allah redha ke Allah murka. Kamu ingat benda yang baik atau benda yang jahat, kamu ingin nak buat baik atau buat jahat, hati kamu pergi ke syurga atau pergi ke neraka, semua akan disoal. Inna as-sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal, akan dipertanggungjawabkan. Orang munafikin kata dalam Quran, mata mereka terang tapi dikatakan buta. Telinga mereka mendengar dengan jelas tapi dikatakan pekak dan tuli. Mulut mereka boleh bercakap tapi dikatakan bisu. Quran kata summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun mereka bisu. Summun mereka tuli. Bukmun mereka bisu. Umyun mereka buta. Fahum la yarji'un, mereka tidak kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang munafik ni, walaupun depa boleh dengar dengan jelas, depa ni serupa pekak. Walaupun depa boleh melihat dengan terang mata, depa ni serupa buta. Walaupun mereka boleh bercakap, depa ni serupa bisu. Kenapa dikatakan pekak, bisu dan buta? Kerana pendengaran mereka tidak membawa kebaikan kepada mereka. Penglihatan mereka tak membawa kepada syurga tapi membawa kepada neraka. Tengok Rasulullah
tengok para sahabat, tengok ayat Quran, tengok hadis, tapi tengok saja, tapi penglihatan itu tidak membawa manfaat, bahkan depa lawan apa depa tengok. Dengar orang duk baca Quran, dengar orang duk baca hadis, dengar orang bagi kuliah subuh, kuliah maghrib, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Serupa orang pekak mendengar kata-kata orang lain. Depa boleh bercakap, tapi bercakap depa tak bawa redha Allah, cakap benda yang tak betul, yang salah, yang haram. Maka walaupun mendengar tapi diumpamakan buta, diumpamakan pekak, walaupun melihat diumpamakan buta, walaupun bercakap diumpamakan bisu. Bahkan dalam ayat lain kata khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati orang kafir. Dalam ayat lain kata innallaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubus allati fis sudur. Mata mereka tidak buta, tetapi hati yang ada di dada mereka buta. Dalam kitab Burdah kata qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Kadang-kadang mulut yang demam mengingkari air yang tawar, dan mata dan hati yang buta, mata yang kelabu mengingkari matahari yang terang. Mata yang kelabu mengingkari matahari yang terang, mulut yang pahit mengingkari air yang tawar, hati yang kotor, hati yang berpenyakit, hati yang keras, hati yang buta, hati yang karat mengingkari Islam yang indah, mengingkari ajaran Nabi SAW. Maka kita perlukan hati yang baik. Maka Allah Ta'ala sebut, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang hati kamu nak buat, apa yang hati kamu niat, apa yang duduk dalam hati kamu, benda elok ke benda kotor, benda baik ke benda jahat, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hati bila nak benda jahat, anggota akan buat jahat mengikut kehendak hati. Maka hati perlu dicucikan dan dimasukkan keinginan-keinginan yang baik. Hadis kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tukum bih atau kama qala. Tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila kehendaknya itu mengikut apa yang aku bawa. Aku bawa kena mengucap, hatinya nak mengucap. Aku bawa kena semayang, hatinya nak semayang. Aku bawa kena puasa, hatinya nak puasa. Aku bawa minum arak haram, hatinya tak mau minum arak. Aku bawa judi itu haram, riba itu haram, hatinya benci kepada apa yang Allah dan Rasul benci. Maka kita kena doa Allah bagi kat kita hati yang sedemikian. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hati yang cinta kepada iman dan hiaskan iman dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan hati kami benci kepada kufur, benci kepada fasik, benci kepada maksiat. Jadikan kami orang-orang yang mendapat bimbingan petunjuk-Mu. Itu satu doa minta hati yang suka hak Allah suka, benci yang Allah benci. Yang kedua, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kebenaran kepada kami dengan sejelas-jelasnya dan anugerahkan kepada kami agar kami menjadi orang yang mungkin mak ayah kamu tak tanya, mungkin cikgu kamu tak tanya, mungkin jiran kamu tak tanya, suami kamu tak tanya, isteri kamu tak tanya. Tapi Allah Ta'ala kata, aku nak tanya, kerana pendengaran kamu aku bagi, penglihatan kamu aku bagi, terang tak buta. Hati kamu yang waras aku bagi, tak jadi gila macam orang lain. Sebahagian orang hati dia tak waras. Aku bagi hati yang waras, pendengaran yang jelas, penglihatan yang terang. Aku akan tanya balik, kamu guna nikmat pemberian aku itu kepada sesuatu yang baik atau sebaliknya? Dalam ayat lain Allah berfirman, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya pada hari akhirat kelak tentang nikmat yang diberikan.
Allah Ta'ala kata, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أي وَلَا تَتَّبِعْ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَلَا يَعْنِكْ. Jangan kamu ikut benda kamu tak tahu dan benda tak penting. Jangan dengar yang tak ada benda tak ada alasan, boleh dengar tak boleh dengar, dan tidak bawa manfaat. Jangan dengar yang bawa manfaat, melihat yang bawa manfaat, berfikirlah yang bawa manfaat. Kata Imam Qatadah rahimahullah, la taqul ra'aitu wa anta lam tara wa sami'tu wa anta lam tasma' wa 'alimtu wa anta la ta'lam. Kamu jangan kata aku telah melihat sekian sedangkan kamu tak lihat pun. Aku telah mendengar sekian sedangkan kamu tak dengar pun. Aku telah tahu sekian sedangkan kamu tak tahu pun. Benda hak kamu tak buat, tak dengar, tak lihat, jangan duk mohong orang kata kamu dengar, kamu lihat. Kamu nak bercakap kata aku dengar, memang dengar sungguh. Aku tahu, memang kita tahu sungguh. Aku jumpa, memang jumpa sungguh. Jangan kita berkata benda kita mai daripada kita yang tidak kita lakukan. Aku telah melihat sekian dulu ni, sedangkan kita tak lihat pun, kita reka saja. Aku dengar kawan tu kata, kawan tu tak kata pun, kita pun tak dengar pun, kita pergi bohong orang kata kita dengar. Aku tahu ni, sedangkan kita tak tahu pun, kita reka saja. Semua tu tak betul sikap sedemikian. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, la tazumma ahadan bima laysa laka bi'ilm. Jangan kamu cerca seseorang sesuatu yang kamu tak tahu. Kita tengok sesuatu klip video, kita tengok satu tulisan, kita tengok satu orang, terus kita kutuk dia. Sedangkan apa yang kita kutuk tu, kemungkinan yang kita kutuk tu, dia ada buat benda yang betul. Kita duk rasa kita betul, tanpa kita kaji terlebih dahulu. Tak boleh kita cerca seseorang sesuatu yang kita tidak ada ilmu dalam bidang dan perkara yang dilakukan oleh orang itu. Kata sebagian ulama lagi, penyaksian palsu. Kata sebagian ulama lagi, jangan ikut sangkaan saja. Kita hantar WhatsApp, dia tak jawab dah. Lepas tu kawan dia kata, dia tahu kata dia positif, mungkin dia boleh mati bila-bila masa. Lega tak tahu lagi. Dia tinggal terus dah handphone tak mau buka. Pasal dia duk fikir tak kena gaya seminggu ni masuk kubur. Dia fikir kehala mati, handphone tak mau buka dah. Nak cakap dengan dia kena telefon, hantar WhatsApp dia tak buka dah. Sebab kalau buka beratus beribu nak baca satu-satu bukan masa dia dah. Kerana saya duduk dalam suasana mesti rawat dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah Allah bagi lega. Jadi negatif balik. Cuma orang yang fikir bila dia nak mati dekat, dia tak maulah benda-benda yang kadang-kadang menghalang sikap dia untuk bertaubat dan menjadi orang yang betul dan bersedia berjumpa Allah. Jadi kita berasa lambat lagi nak mati. Akhirnya kita kadang merapu, kadang betul, kadang tak betul, kadang elok, kadang tak elok. Kadang cakap hak baik, kadang cakap hak buruk. Kadang tengok hak baik, kadang tengok hak buruk. Kerana kita duk berasa lambat lagi nak mati, berasa macam 20 tahun lagi nak mati. Orang yang berasa mungkin akan mati sehari dua ni, maka dia akan isi penghujung usia dia dengan kebaikan. Kalau boleh nak baca Quran, ya, tak mau nak baca WhatsApp yang berlebih-lebihan, sampai Quran pun tak ada yang tengok. Kalau kita ingat kata kita nak mati bila-bila masa, kita isi serentak. Sembahyang jemaah pun isi, sembahyang tahajud pun isi, mengaji pun isi, baca buku pun isi, yang baik pun isi. Bergurau dengan kawan-kawan tak salah, tapi lama-lama sekali. Jangan bergurau 24 jam, main game 24 jam. Berhibur 24 jam, bersukan 24 jam. Siang malam tengok TV, tengok handphone, tengok TV. Mayang jemaah tak pi, orang mengajak tak peduli. Zikir tak ada sepatah pun. Pasal dia berasa lambat lagi nak mati. Jadi perlu kepada muhasabah diri. Perlu kepada kesedaran diri.
Nabi SAW membenarkan kita berhibur, tapi dengan hadis yang berbunyi sa'atan wa sa'ah, lama-lama sekali. Bukan berhibur daripada celik mata sampai lena, main game sampai bangkit tidur sampai tidur balik. Main game 13 jam, semayang 5 minit pun tak khusyuk. Jadi perlu kepada kesedaran bahawasanya hiburan itu seketika, sikit, tapi hak lain banyak. Hak baik banyak lagi. Nabi SAW jumpa sahabat duk gelak darah. Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Jika kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Gelak sikit, riau banyak. Kita gelak banyak, riau tak ada langsung. Karena kita tak tahu macam mana Rasulullah tahu. Rasulullah tahu tentang syurga, tentang neraka, baginda melihat. Baginda cerita kat para sahabat. Para sahabat tahu syurga neraka, para sahabat jadi takut. Para sahabat cerita kat tabi'in. Mai kat kita jauh dah tak ada orang cerita. Kalau cerita pun sepintas lalu itu kita lupa habis dah. Maka lagi jauh kita dengan zaman Rasulullah, lagi jauh kita dengan majlis ilmu, lagi keraslah hati kita. Dalam Quran kata lagu tu, Quran kata kalau orang lagi jauh ni hati dia kerah. Ayat berapa? Ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka menjadi khusyuk kepada berzikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan daripada kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan mereka menjadi seperti ahli kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, maka jauh jarak masa mereka dengan para nabi, dengan turun kitab. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Orang jadi fasik kerana hati kerah. Hati kerah ni kerana jauh dengan wahyu, jauh dengan para nabi, jauh dengan wahyu yang diturunkan, jauh dengan majlis yang menyampaikan wahyu Allah, hati jadi kerah, perangai jadi fasik. Ayat 16 surah Al-Hadid. Begitu juga ayat 22 surah Az-Zumar. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka wail, neraka wail ataupun kecelakaan bagi orang yang keras hatinya daripada mengingati Allah. Ayat 22 surah Az-Zumar. Begitu juga ayat 53 suratul Hajj. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Untuk ia menjadikan apa yang syaitan lontarkan fitnah kepada orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit dan keras hati mereka. Hati penyakit, hati keras, rosak. Ayat 53 surah Al-Hajj. Ataupun ayat 74 surah Al-Baqarah. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras setelah itu, maka ia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Kenapa hati manusia jadi keras? Kerana ucapan dia tidak ada kaitan dengan zikrullah. Cakap banyak tapi terlupa pada Allah dalam percakapan dia. Hadis Imam Tirmidzi menyatakan, la tuksirul kalama bighairi zikrillah. Fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Maksud dia,
jangan kamu memperbanyakkan kata-kata selain daripada zikrullah. Sesungguhnya banyak bercakap tanpa zikrullah itu, yang tidak ada kaitan dengan zikrullah itu, membawa hati menjadi keras. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah itu orang yang hatinya keras. Jadi hati yang keras ni jauh pada Allah. Kita nak ada hati yang lembut, hati yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bila dengar nasihat memberi manfaat dan mengubah kehidupan kita daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kebaikan kepada lebih baik. Maka di antara yang dipesan oleh ulama ialah kena ingat bahawasanya apa yang duduk dalam hati akan disoal. Yang kita fikirkan dalam hati kita, yang kita ingat dalam hati, yang kita nak buat dalam hati, di samping i'tiqad dan akidah yang kita pegang dalam hati, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran akan ditanya apa yang dia dengar, penglihatan akan ditanya apa yang dia tengok. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak menyebut oleh seseorang daripada sesuatu kata-kata, melainkan di sisinya, di sisi kata-kata itu atau di sisi manusia itu ada raqib, ada atid, ada malaikat yang memerhati, yang mengawasi, yang menulis apa yang kita kata, apa yang kita lakukan. Jadi ayat ini menceritakan salah satu pegangan ghaib, akidah yang kena ada. Setiap kata-kata dan perbuatan kita didengar, dilihat dan ditulis oleh malaikat yang ada di sisi kita. Surah Qaf ayat 18. Apa yang kita bercakap, malaikat tulis. Apa yang kita tulis, malaikat tulis. Apa yang kita lakukan, malaikat tahu. Malaikat memerhati perkara yang kita lakukan. Malaikat menjaga dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Atid ay hadir la yaghib. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahawasanya sepatutnya bagi setiap mukallaf. Mukallaf mana orang yang sudah akil baligh, lelaki dan perempuan yang berakal, yang tidak gila, yang sudah cukup umur, yang sudah baligh. Sepatutnya bagi setiap orang yang sudah akil baligh itu memelihara akan lidahnya daripada semua kata-kata melainkan kata-kata yang zahir padanya kebaikan, ataupun kata-kata yang sama sahaja antara bercakap dengan tidak bercakap pada kebaikan. Maka sunnahnya dia menahan lidah daripada bercakap. Kadang-kadang percakapan yang harus boleh membawa kepada haram dan makruh. Ini banyak berlaku pada adat. Yang selamat, kita jaga lidah. Itu kata Imam Nawawi dalam pendahuluan kitab ini. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan hadis yang pertama riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni jelas
menunjukkan sepatutnya kita tidak bercakap melainkan kata-kata yang baik, yang zahir nyata kemaslahatan kebaikannya. Kalau dia syak dia buat kebaikan ataupun tidak, jangan bercakap. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik. Kalau tak mau bercakap baik, hendaklah dia diam. Jadi ayat yang kita baca tadi, Allah berfirman juga dalam surah Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia yang menulis. Ada malaikat yang jaga kita. Hadis yang kedua, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang Muslim yang paling mulia? Yakni yang paling banyak pahala, yang paling tinggi kedudukannya. Pangkat dia paling tinggi, pahala dia paling banyak. Riwayat yang lain, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair? Siapakah orang Muslim yang paling banyak memiliki kelakuan yang baik, keadaan yang baik, sifat yang mulia? Maka Nabi SAW jawab, orang yang menyelamatkan diri, lidah dan tangan mengguna, orang yang menyebabkan orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Orang Muslim paling baik, dia tak guna lidah untuk menyakiti orang Muslim yang lain, dia tak guna tangan untuk menyakiti orang Muslim yang lain, dia tak guna kata-kata dan perbuatan untuk menyakiti kaum muslimin yang lain. Kerana menjaga orang Muslim yang lain daripada disakiti adalah lebih susah. Disebutkan lidah kerana lidah itu menceritakan apa dalam hati. Disebutkan tangan kerana kebanyakan perbuatan manusia dengan tangan. Mungkin kita curi duit dia, mungkin kita tampak dia, mungkin kita tumbuk dia. Lain pada tangan termasuk. Jangan ada orang kata ni sebut lidah dengan tangan, kaki tak apa kot. Tak, kaki pun serupa. Kita pergi tenang dia, tak boleh, walaupun tak sebut kaki. Jadi maksud lidah ialah kata-kata. Maksud tangan ialah anggota. Apabila orang lain selamat, orang Muslim lain selamat daripada kata-kata yang buruk daripada kita, perbuatan yang buruk daripada tangan, kaki dan segala anggota kita yang lain, maka kitalah orang yang baik. Kerana kita jaga anugerah Allah yang bernama lidah dan hati daripada digunakan kepada memudaratkan orang Islam yang lain. Tangan juga termasuk di situ menulis. Tangan bukan nanti tumbuk orang, tampak orang. Tumbuk, sakit tempat kena tumbuk, tampak kena sakit tempat kena tampak, satu tempatnya. Tapi kalau dia tulis, kadang-kadang tulisan itu lebih sakit daripada tumbukan dan tamparan. Dia kata kadang lebih sakit daripada tikaman. Sehingga kan ulama buat syair, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan oleh lembing mudah sembuh, luka yang diakibatkan oleh lidah payah nak lega. Kita turih tangan orang bagi luka, buh ubat minyak gamat, cepat lega. Kita turih hati orang dengan kata-kata yang menyakitkan, 40 tahun dia duk ingat lagi. Dia tu kata kat aku sampai lah aku duk merasa lagi.
Luka pasal lidah kadang lebih sakit dan lebih susah nak lega berbanding luka pada dengan sebab oleh pisau. Luka pisau berubat hilang, parut pun hilang seminggu, sebulan, setahun. Luka lidah 14 tahun tak hilang-hilang. Maka jangan sampai kita melukakan orang lain dengan lidah kita kata ada sakit hati. Melukakan hati orang lain dengan tangan kita, kita tulis ada sakit hati. Kita hantar tulisan-tulisan fitnah mengumpat, bila dia baca dia geram kat kita. Apakah semua jenis kesakitan daripada lidah itu ataupun daripada tangan itu terlarang? Ulama kata ada yang dikecualikan. Apa dikecualikan? Luka sakit dengan sebab tangan, dengan sebab dipukul dengan hukuman hudud. Disebat dengan hukuman hudud. Sakit tu sakit dengan tangan, tapi yang tu disuruh oleh syarak. Hukum ta'zir. Luka dengan sebab lidah, sebab dia orang buat sakit, buat benda yang menyakitkan hati kita, kita kena tegur dia. Dia curi barang kita, kita kata kat dia, hang curi hak aku no. Hang tak bagi balik, aku report kat polis. Dia dengar tu dia sakit hati kat kita pasal lidah kita marah kat dia. Dia marah pasal hak dia. Kita balas hak dia. Kita buat benda tak betul, dia tegur kita, kita sakit hati, kita nak marah balik. Tak boleh pasal dia betul, kita tak betul. Maka ada ketika orang marah kat kita ataupun kita marah kat orang bertempat. Ada orang buat apa pun walaupun dia kena zalim, kena nanya, dia tak marah, duduk lagu tu juga. Sehingga akan muncul kata-kata ulama, man istughdiba falam yaghdab fahuwa himarun. Barang siapa yang dituntut marah tiba-tiba tak marah, dia tu macam kaldai. Kaldai ni kita tibai dia tak marah, kita ikat dia tak marah, kita tahak tak bagi makan tak marah, habis sangat dia riau. Orang pun ada lagu tu juga, orang buat nanya kat dia, buat tak marah apa. Jadi ada ketika marah itu dibenarkan. Nabi Ibrahim AS melihat kaum dia yang degil duk sembah berhala. Nabi Ibrahim kata, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Aku bosan dengan sikap kamu, dengan sebab kamu sembah selain pada Allah. Nabi Ibrahim mengeluarkan kata-kata geram marah kepada kaumnya yang tak mau beriman. Jadi ada ketika marah kena pada tempat, ada ketika pukul kena pada tempat, yang itu dikecualikan daripada maksud hadis ini. Pukul dengan sebab disuruh syarak, dengan sebab melaksanakan hukum had ataupun hukum ta'zir, yang tu orang itu berhak untuk menerima hukuman, tidak terlarang. Berkata satu kata-kata yang bentuk marah, kita marah ke anak dia, anak kita pasal tak sembahyang subuh, yang tu kena tempat. Kita menyakitkan hati dia dengan lidah kita, kita marah ke dia sebab dia malas sembahyang, yang tu kena pada tempat, marah itu dituntut. Yang tu dikecualikan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan di sudut syarak, saja-saja bercakap bagi orang sakit hati seperti mengumpat, saja-saja guna tangan bagi orang sakit hati, tulis yang tak betul, yang tu perlu bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita buat salah tadi. Kalau tak mau minta maaf, kena buat 2-3 benda yang kita ceritakan tadi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah,